Apa akan terjadi kepada umat Islam jika pemerintahan di dalam negara kita ini tersungkur dan rebah? Apa akan terjadi kepada agama Islam kalau kita sudah hilang taring dan kekuatan? Apa akan terjadi kepada raja-raja Melayu kita kalau kita tiada lagi untuk memuliakan mereka? Dan apa akan jadi kepada anak-anak cucu-cucu kita kalau kita tak dapat mendukung dasar-dasar yang boleh memperjuangkan untuk nasib? Sebab itu perjuangan kita adalah perjuangan yang mulia dan suci. Kerana kita pada asas dan pada pokoknya berjuang untuk mempertahankan kelangsungan kuasa yang ada di tanah kita. Jika kuasa terlepas, na'udzubillah, kalau kuasa terlepas, segala-gala cita-cita kita akan terkubur dan masa depan kita akan menjadi bertukar menjadi masa depan yang penuh dengan gerhana, kerana asas kita menjadi bangsa yang mulia dan bermaruah serta dapat menjanjikan masa depan yang lebih baik kerana pemerintahan yang ada hari ini. Pemerintahan berarti kita ada kuasa. Kalau kita nak melakukan sesuatu, tentu sekali sesuatu itu hanya mungkin menjadi realiti dan kenyataan kalau kita ada kuasa. Dalam pemerintahan negara-negara yang tidak mengamalkan sistem demokrasi, kuasa itu mungkin terbit dari laras nafas. Ataupun kuasa politik pemerintahan itu berdiri di atas rezim yang kukuh. Tetapi dalam sebuah negara seperti Malaysia yang telah mengamalkan sistem demokrasi secara terbuka, kuasa politik itu tetap datang dari rakyat. Dan selagi kita berjuang untuk rakyat dan kerana rakyat, insya-Allah rakyat akan tetap mempertahankan kedudukan kita. Namun kita harus juga berusaha dan bekerja. Kerana kalaulah dalam sistem demokrasi yang membenarkan pelbagai pihak untuk berjalan ke hulu dan ke hilir, membawa pelbagai cerita, kadang-kadang cerita itu cerita benar, kadang-kadang cerita itu dusta dan nista, kadang-kadang fitnah yang dijual kepada rakyat, menyebabkan rakyat terkeliru ataupun rakyat berasa sangsi, dan dengan ini mereka dapat memesong sokongan rakyat dan akhirnya apa yang tidak diingini mungkin berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak nampak ada pilihan lain yang boleh menjamin masa depan.
Saya, tuan-tuan dan puan-puan mungkin merasakan, tentulah saya akan bercakap demikian. Tetapi saya dua ini, kalau kita tanya majoriti rakyat Malaysia, terutama sekali orang-orang Melayu dan orang Islam, tentu mereka bersetuju dengan apa yang saya telah luahkan, yakni sebenarnya kita tidak ada pilihan melainkan kita menegakkan pemerintahan yang sedia ada. Ini disebabkan bahawa yang menawarkan sebagai pilihan alternatif itu, adakah mereka itu lebih baik daripada apa yang sedia ada? Apakah kita boleh jamin kekuasaan kita tidak secair ataupun terhakis kedudukan kita? Bagaimana martabat Melayu dan Islam itu kalau sekiranya belum ada kuasa lagi, gara-gara mereka untuk meruntuhkan apa yang kita telah bina selama ini, sudah pun kita kedengaran yang menyebabkan kita merasa begitu sangsi sekali sekiranya atau seandainya mereka ada kuasa. Belum ada kuasa lagi, mereka boleh kata, mereka boleh bayangkan nak mengurangkan perkhidmatan awam dengan separuh. Siapa yang akan jadi mangsa kalau ratusan ribuan pejabat awam dibuang kerja mengikut perancangan mereka itu? Kalau mereka kurangkan pentadbir-pentadbir awam, guru-guru, polis dan tentera, siapa yang akan jadi mangsa? Belum ada kuasa lagi, mereka berani mengatakan bendera Malaysia nak diubah. Belum ada kuasa lagi, mereka sudah mula mencemar kemuliaan raja-raja Melayu. Belum ada kuasa lagi, mereka mempersoalkan dasar-dasar untuk membantu orang-orang Melayu dan Bumi Putra yang sentiasa dipertikaikan oleh mereka, yang mana sebagai orang Melayu kita tidak pernah tidak berlaku adil kepada orang-orang bukan Melayu di tanah air kita. Orang Melayu tidak pernah bersikap melampau di buminya. Orang Melayu tidak pernah menjadi bangsa yang resis. Orang Melayu sejak merdeka dahulu lagi telah sanggup berkongsi kuasa dan memberi apa yang adil kepada mereka. Kita telah mengamalkan wasatiyah sebagai pendekatan kita sejak dahulu lagi. Kita menolak keterlaluan, kefahaman yang keterlaluan, kefahaman yang ekstrim tidak menjadi dasar pegangan kita. Orang Melayu pendek kata telah menghulur tangan kepada orang-orang bukan Melayu untuk membina sebuah negara yang aman, bersatu dan lebih makmur. Oleh itu, jangan sekali-kali mereka mencuit perasaan orang-orang Melayu dengan nak ubah apa yang sudah pun termaktub dalam perlembagaan negara kita. Apa yang sudah pun kita rundingkan waktu merdeka dahulu.
perkara-perkara ini kita akan pertahankan. Perkara-perkara ini Bersama akan pertahankan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak mahu sesiapa yang cuba untuk merongkai perkara-perkara yang sudah diputuskan. Kita mesti membina sebuah negara Malaysia berasaskan pada perlembagaan yang sudah ada. Perkara-perkara asas tidak wajar dan tidak perlu dan tidak boleh kita pertikaikan ataupun kita rundingkan semua. Kita percaya bahawa dalam kerangka perlembagaan kita, sama ada yang tersurat ataupun yang tersirat, sudah boleh kita membina sebuah negara yang adil dan saksama untuk semua kaum. Tentu sekali bagi orang-orang Melayu yang merupakan majoriti dalam negara kita, yang menjadi bangsa pada 500 tahun zaman penjajah, kita memerlukan sedikit masa untuk membetulkan segala kepincangan. Apakah sama? Pada yang sama rata. Kalau anak yang lahir dan membesar di tempat-tempat pedalaman seperti di Ulu Tembleng umpamanya, ataupun di tempat-tempat seperti di Ulu Kinta, di tempat-tempat pedalaman, kampung-kampung nelayan, di Pangko, di tempat-tempat seperti di Yan, Kodian, dan mana lagi Baling, tempat-tempat seperti ini, apakah sama langgangnya seperti mereka yang lahir dan membesar di Pantai Hil, di Damansara, di Lembah Kelang, dan di tempat-tempat seperti ini? Tentu sekali ini bukan gelanggang yang sama rata. Kalau gelanggang yang tidak sama rata, sudah tentu keberhasilannya akan berbeza. Sudah tentu pencapaiannya tidak sama. Pencapaian di kalangan mereka yang ada persekitaran yang serba lengkap dan mempunyai segala kemudahan, sudah tentu mereka ini akan mencapai kejayaan dan pencapaian yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di kawasan-kawasan pendalaman, yang mana bila kita bagi RM100 setiap pelajar baru-baru ini, ada orang beritahu saya, ada pelajar di luar bandar yang belum pernah lagi merasai duit RM100 di dalam tangan mereka sebelum ini. Sebab itu kita perlu kepada sebuah kerajaan yang berani menegakkan keadilan sosial. Bukan saja namanya keadilan, tapi parti ataupun pihak memperjuangkan keadilan sosial, itulah yang lebih bermakna lagi. Dan kita akan berbuat demikian kerana ini akan menentukan perseimbangan dalam negara. Mereka yang kurang kita cukupkan, dan mereka yang sudah cukup kita tidak pernah sekat kemajuan mereka. Mereka yang ada segala kemudahan tetap akan dapat ruang menjadi orang yang lebih kaya, menjadi orang yang lebih berjaya. Tapi kita tidak mahu sebuah negara di mana jurang perbezaan itu semakin lebar. Orang di pedalaman
ceruk rantau akan ketinggalan. Hanya mereka yang ada peluang akan mara ke hadapan. Ini tidak akan menjadikan negara kita sebuah negara yang coraknya seimbang dan adil dan sama-sama. Sebab itulah saudara sekalian, kita perlu masa untuk memberi peluang kepada anak-anak kita di desa daripada keluarga yang miskin. Kita bantu. Dan bila kita bantu keluarga yang miskin, kita berlaku adil. Bila kita bagi RM100 setiap pelajar, semua pelajar dapat RM100. Bukan saja orang Melayu, tapi bukan Melayu. Dan kita tidak pernah pilih bulu. Yang UMNO dapat, yang bukan UMNO pun dapat. Ataupun yang belum lagi jadi UMNO akan dapat dan telah pun dapat. Dan dalam masa beberapa hari lagi, bulan depan, kita akan mula bagi RM500 bagi setiap isi keluarga yang pendapatan tinggi. Kalau ada yang belum dapat menggenggam dalam tangannya RM100, saya tak dapat bayangkan bila dia akan dapat 5 keping, bukan 1 keping, tapi 5 keping mulai bulan. Dan kita tidak pilih bulu. Sesiapa yang bawah pendapatan RM3,000, dia akan dapat. Ada orang kata, tak saya, Datuk janganlah bagi pada ni. Bagi pada orang tertentu je. Bagi pada orang yang sokong kita je bagi. Saya kata tak boleh. Kita mesti berlaku adil. Sebab Tuhan perintah kita. Saya kata tak apa. Kalau dia tak sokong kita pun tak apa. Manalah tahu Tuhan akan buka hati dia satu hari untuk sokong kita. Kalau dia tak sokong kita pun sekurang-kurangnya Allah akan beri ganjaran pahala kepada kita. Kerana kita berlaku. Dan apakah pahala yang paling besar bagi kita? Ganjaran yang paling besar? Tentulah ganjaran yang paling besar adalah di padang mahsyar nanti, insyaAllah. Pada masa itu, keadilan, siapa yang memerintah dengan adil, Tuhan akan memberi ganjaran kepada kita. Tapi kalau Tuhan tak, di dunia ini pun Tuhan boleh bagi ganjaran kepada kita. Tuhan boleh mengizinkan kita terus berkuasa sebab kita berlaku adil pada semua. Inilah cara kita memerintah negara kita. Sebab itulah Tuhan mengizinkan kita menjadi pemerintah. Sejak 54 tahun yang lalu kita masih berkuasa. Dan insyaAllah kali ini gambaran sokongan kepada kita. Pilihan raya akan datang, insyaAllah pilih kita. Pilih kita bukan kerana semangat kita berhimpun saja. Pilih kita kerana kita berjuang membela rakyat, berlaku adil, tidak pernah menyimpang dari landasan dan prinsip agama suci. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Perdana Menteri, saya akan melakukan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Berilah kepercayaan pada kita, kerana kita akan melakar masa depan yang jauh nanti. Kita tidak menjanjikan sesuatu yang tak mungkin kita beri. Orang yang belum ada kuasa boleh janji bulan, bintang dan cakrawala. Ya. Tapi kita janji apa yang boleh kita sajikan pada rakyat dengan berpaksi kepada realiti yang sebenar.
sebuah negara yang berpendapatan tinggi, di mana kita dapat peluang dan masa depan yang lebih terjamin. Pendapatan kita kian berkembang, anak-anak kita dapat peluang pendidikan, dan kita dapat melihat satu demi satu kejayaan di dalam negara kita. Kalau negara maju ada setengah menghampiri keadaan yang boleh jadikan negara itu muflis. Siapa dapat bayangkan negara Greece yang satu ketika dulu merupakan pusat peradaban manusia, satu ketika dahulu dengan kemegahan empire-nya, tapi hari ini sudah tersungkur rebah dan menjadi sebuah negara muflis kerana kegagalan mereka mengurus takdir negara itu dengan baik. Siapa yang dapat membayangkan negara Itali yang mana ibunya Rome satu masa dulu. Rome merupakan negara yang menguasai separuh daripada dunia satu ketika dahulu. Hari ini berada ibarat telur di hujung tanduk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini semua kalau mereka tidak menguruskan negara dengan baik, maka kegagalan menanti kita. Kita tidak boleh mengambil risiko sedemikian untuk negara kita. Membina sesuatu makan masa yang lama, tapi meruntuhkannya tidak makan masa yang lama. Kalau kita silap perhitungan, nasib yang sama boleh juga berlaku. Kalau kita salah membuat pemilihan kita atau pilihan kita, kalau pilihan kita tersasar, maka nasib yang sama boleh jadi menimpa kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah sedar dan dapat kita lihat perancangan kita yang begitu teliti. Sejak merdeka dahulu, pendahulu-pendahulu kita telah banyak berjasa pada kita. Lihatlah saja bagaimana perubahan yang telah berlaku pada negara kita. Dulu kita miskin, dulu kita daif, dulu kita tidak ada ilmu, dulu kita tidak ada kekuatan. Hari ini kita boleh dan mampu mengimpikan perkara-perkara yang tak dapat kita fikirkan satu ketika dahulu. Hari ini dalam satu generasi saja ada anak buruh kasar dah jadi ketua eksekutif sebuah bank yang besar dalam negara. Dalam masa satu generasi saja ada anak petani, pekebun kecil dah jadi menteri. Ada juga anak nelayan yang jadi menteri besar, yang dimomok sebagai berkulit metalik hitam ataupun black metalik, tapi dia adalah anak nelayan. Saya bangga dia anak nelayan yang keluar ke laut, dipukul ombak. Dia bersama-sama saya di Tanah Suci di Mekah baru-baru ini. Dia cerita pada saya, ada ketika dia ke laut, dia tak tahu sama ada dia akan balik ke tidak. Sebab itulah kulit dia macam itu rupa. Sebab dia kena matahari terik memancar pada kulitnya waktu dia kecil. Kalau kita pun macam keadaan itu,
saya percaya kulit kita pun black metallic juga. Jangan kita hina orang seperti ini. Orang seperti ini berjaya kerana apa? Kerana dia bersungguh-sungguh mencari ilmu dan kerana dasar yang telah diperjuangkan oleh kita selama. Apa kurangnya Ketua Menteri Melaka pun latar belakang macam itu. Walaupun bukan anak nelayan, tapi saya kira dia tidaklah hidup dalam keadaan yang serba mewah. Ikut pada laporan intelijen yang saya terima, memang dia orang yang susah. Waktu dia kecil, muda, memang orang yang susah. Pernah jadi orang kemas, gaji RM300 lebih kurang. Itu dia latar belakang. Saya percaya dia Dato' Noh pun bukanlah orang dari keluarga yang senang, tapi dia jadi orang yang berjaya, jadi menteri, jadi ketua menteri. Inilah dia sistem yang kita tak bina selama ini. Sistem inilah yang mesti kita pertahankan supaya pada masa depan nanti ramai lagi anak nelayan, anak buruh kecil petani yang akan jadi orang yang berjaya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saya katakan tadi, kita akan lakukan yang terbaik. Umpamanya baru-baru ini kita lancarkan tabung peneraju pendidikan Bumi Putra. Dalam masa cuma seminggu saja, kita berjaya mengutip dana 158 juta untuk membantu. Kita sasakan dalam tempoh masa 5 tahun, kita akan kumpul 500 juta untuk apa? Untuk tolong anak-anak kita. Kerana kalau kita ada ilmu, kita ada harapan untuk berjaya. Inilah antara usaha yang boleh kita lakukan. Sebab itu kita ada sebab mengapa kita melakukan sokongan pada pemerintahan yang ada lagi. Selain daripada prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, selain daripada kita sajalah yang boleh kita letakkan harapan mempertahankan apa yang penting dan suci pada kita selama ini, yang termaktub dalam perbuatan, kita juga boleh membawa kepada masa depan yang lebih cerah, lebih terang-benderang untuk semua rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rapatkan barisan kita. Kalau kita bersengketa, sejarah telah menunjukkan empire yang besar pun boleh rebah kalau kita bersengketa sesama kita. Apatah lagi empire Melayu Melaka 500 tahun dahulu telah tersungkur kerana kita bersengketa dan ada pengkhianat di kalangan kita. Ini semua pengajaran-pengajaran yang harus kita sematkan dalam hati satu bagi kita. Berkedah merupakan satu pertumbuhan yang angkatannya seberamai, yang angkatannya ada di setiap pelosok kampung di seluruh tanah air kita. Saya tahu di kawasan saya pun ramai pekedah-pekedah, anggota pekedah. Saya tahu. Dan mereka ini begitu komited. Saya tak payah terangkan. Saya tahu, adik-beradik semua tahu apa yang kita telah dan mampu lakukan. Jadikanlah pekedah ini sebagai satu organisasi yang boleh menyumbang pada kekuatan kita. Jadikan pekedah ini sebagai satu lagi wadah yang boleh menyatu padukan orang-orang Melayu dan umat Islam. Kita perlu, sebab kalau kita berbalah, kita akan hilang kekuatan. Ingat, Allah tidak mungkin janji pada kita. Dan segala nikmat
boleh terlepas daripada tangan kita. Dan nikmat itu terlepas kerana angkara daripada kita sendiri. Ini semua sudah ada dalam pengajaran peradaban manusia. Dalam kitab suci Al-Quran sudah ada kisah-kisah yang patut kita jadikan panduan kepada kita. Jadi marilah kita hari ini, hari yang bersejarah ini, kita jadikan perhimpunan ini satu perhimpunan keramat, satu perhimpunan yang memberi isyarat yang jelas bahawa Pakeda sebagai angkatan bersiap-siap untuk mempertahankan pemerintahan kita, mempertahankan apa yang mulia dan suci, agama, bangsa dan negara kita. Kita tidak akan benarkan bangsa kita dihina, bangsa kita dihina oleh sesiapa. Kita tidak mahu bangsa kita bangsa yang bangsat di bumi ini sendiri. Kita akan pertahankan dengan segala-gala kekuatan yang ada pada kita. Kita tidak akan berundur seinci pun. Kita ini pahlawan-pahlawan Pakeda. Hidup Pakeda. Hidup Pakeda. Hidup Pakeda. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Terima kasih. InsyaAllah saya akan bantu Pakeda untuk Melayu. Saya akan bantu. InsyaAllah sama-samalah kita pastikan pilihan raya yang ke-13 nanti, InsyaAllah pemerintahan kita akan